Presiden. Sebenarnya yang sudah kita maklum, alat ini sebenarnya ya penerangan Sabah adalah memilih lokasi kita di Ambung. Ambung ini sebagai siaran kedua kita. Siaran pertama diadakan di Dun Keramat. Macam mana? Kali ini diadakan di Ambung dan Ambung amat bertua telah dipilih. Program siapa nama? Satu program yang melibatkan anak muda dan kita semua. Hari ini sudah tentulah kesempatan bagi kita untuk mendengar pendapat terhadap apa persoalan yang dikemukakan kepada dari panel. Ya. Ini akan diadakan secara langsung ya di kita punya Bienkom. Bienkom Sabah Pemuda UMNO secara langsung. Jadi tujuan kita ialah kita akan mengadakan program seperti di Town Hall ini di merata tempat. Ini adalah kedua dan dia akan dibuat secara langsung di kita punya channel kita sendiri. Jadi teman-teman sekalian, hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendengar dan semua maklum bahwa kita akan adakan pilihan raya negeri tidak lama lagi ya. Teman calon pada 15 hari bulan dan pengundian akan diadakan pada 29 hari bulan. Kita ada 2 minggu kampanye di usukan ini kita telah susun agenda kita melibatkan semua pihak dan seperti mana juga pilihan raya yang lalu kita akan membuka markas-markas di daerah mudik. Dan biasanya juga ada permintaan markas-markas yang lain, markas yang kecil. Tentulah kita akan timbang keperluannya nanti bila sampai masanya. Buat sementara waktu ini, markas itu dibuka di setiap daerah mengundi saja. Tapi jika ada keperluan diperlukan nanti, kita akan tengok. Tujuannya markas ini ialah pertamanya itulah tempat kita berkumpul ya. Dan paling penting bagi kita ini untuk kenal pasti pengundi-pengundi putih kita. Itu adalah tanggung jawab kita ketua perjuangan untuk kenal pasti pengundi-pengundi putih kita. Dan apabila kita tahu pengundi-pengundi kita, maka kita akan cari lagi pengundi-pengundi yang dulu bersama kita, tetapi sekarang tidak bersama kita untuk mereka bawa bersama kita. Dan lepas itu satu kumpulan lagi adalah kumpulan atas pagar ya. Ya pendirian tidak ada. Biasa mana-mana tempat ada di atas pagar. So, kita juga tunjuk mereka bersama. Kumpulan yang penting adalah anak-anak muda, pemuda. So, program pada malam ini antara tujuannya ialah untuk kita melibatkan anak-anak muda bersama kita. Sekarang ini ramai anak-anak muda menjadi pengundi. Karena apabila kita sampai 18 tahun, otomatis kita menjadi pengundi. Kadang-kadang ada di antara anak-anak ini mereka pun tidak tahu mereka pengundi. So, tanggung jawab kita sebagai ibu bapak, sebagai penyokong tegar kepada BN, kita pastikan anak-anak kita juga bersama kita lah. Pastikan mereka juga akan keluar mengundi, memberi padu kepada barisan nasional. Itu yang paling penting. Karena anak-anak ini mungkin dia tidak tahu perkembangan semasa. Kadang-kadang dia hanya bergantung dalam media sosial. Itulah hari ini kita live supaya boleh ditonton oleh mereka yang tidak datang pada hari ini di seluruh Sabah, supaya anak muda paham apakah isu-isu semasa. So banyak isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak lawan ya, pihak kita bersaing. Kali ini kita akan bersaing, kita akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan PH. BN ini bersama PH. Kita telah hampir selesai perundingan kursi antara BN dan PH. Ada 2-3 kursi lagi yang perlu kita selesaikan. Umumnya sudah selesai. Dan kita juga akan berkawan dengan parti-parti yang sama matlamat dengan kita. Dan kita juga telah kenal pasti mereka. PH juga akan bekerjasama dengan GRS ya. Setelah itu menjadi GRS. Dan sudah tentulah mereka juga perlu kursi dengan mereka. Tapi kita dengan PH tidak ada perpilihannya. Kita akan selesaikan agen kursi dengan sebaik-baiknya.
Yang penting sekarang BN sebagai jentera, karena kekuatan di BN ini tidak ada jentera. Parti-parti lain tidak ada jentera yang kuat macam BN. Karena kita di Sabah ini kita ada banyak cawangan, banyak ahli. Kita akan bentukan mereka ini terlibat secara aktif. Pilihan raya ini penting karena ini kesempatan bagi kita untuk menjanji kerjaan. Semua parti politik niatnya adalah untuk membentuk kerjaan. Barisan Nasional sekarang ini bukan kerjaan di peringkat negeri. Jadi kita mau kerja bersungguh-sungguh, memberi penerangan kepada rakyat kenapa mereka mendukung Barisan Nasional. Karena rakyat rindukan Barisan Nasional. Dulu kita masih ingat masa Barisan Nasional berkuasa, banyak kemudahan asas ditentukan dapat dilaksanakan di Sabah ini. Nikmatnya kita peroleh, tidak ada yang persoalkan. Karena kita kurang politik, banyak menunjukkan untuk membangun masyarakat kita. Kali ini kita lihat ketidakstabilan berlaku. Karena terlalu banyak politiknya. Antara yang dimainkan ialah isu parti nasional dan parti tempatan. Kononnya kita Barisan Nasional, UMNO ini parti Melayu. Parti Melayu di kononnya tidak boleh memperjuangkan Sabah. Yang hanya memperjuangkan Sabah kononnya parti-parti tempatan. Ini adalah bohong sama sekali. Asal mereka dahulu pun semuanya bersama kita. Dulu mereka dalam UMNO ataupun mereka dalam gabungan Barisan Nasional. Ketika itu tidak pernah mereka cakap soal parti tempatan atau parti nasional. Yang memperjuangkan Sabah ini, hak Sabah ini adalah parti nasional. Kalau kita tengok ME 63 yang diperjuangkan, memang parti nasional, parti Barisan Nasional. Terbukti waktu itu kita dulu pilihan raya dulu kita ingat bosku pernah kata mana-mana yang sudah terambil dikembalikan. Dia bermula daripada Barisan Nasional. Jadi ini harus kita paham. Memperjuangkan Sabah ini adalah orang Sabah sendiri. Itulah kita orang Sabah nomor satu. Apa perjuangan kita untuk orang Sabah? Kita buat Universiti Malaysia Sabah dulu. Ingat, banyak anak-anak Ambon ini belajar di UMS, dapat sudah ijazah. Universiti itu untuk orang siapa? Orang Sabah. Itu perjuangan kita. Jalan raya besar dulu dulu kita jalan dari Tempeluri 2 jam baru sampai ke Kota Blut. Sekarang jalan baik, tidak lama lagi Penbonio. Itu lebih baik lagi daripada sekarang. Ini usaha siapa? Usaha Barisan Nasional. So kita tumpukan. Apabila jalan raya itu kita bina, yang untung siapa? Yang untung adalah rakyat. Karena rakyat memerlukan prasarana yang baik. Waktu kita dulu mana teruk sangat masalah air, masalah lampu, tidak teruk sangat. Memang ada berlaku, bukan tidak teruk sangat. Karena kita kurangkan politik. Karena kita membutuhkan menyelesaikan masalah. Itulah Barisan Nasional. So kita ingin kembalikan balik Barisan Nasional menjadi parti pemerintah. Ini kesempatan kita ini untuk masa hadapan anak-anak kita. Ambung, saya 10 tahun sama ucapan saya. Saya kata Ambung ini satu tempat yang paling strategis satu hari kelak. Apabila Penbonio ini nanti dari peraturan melalui Peturu Ambung, nilai tanah di sini naik. Yang untung siapa? Orang Ambung juga. Perjuangan ini untuk apa? Untuk orang Ambon juga. Jadi masa hadapan kita itu bergantung kepada kesatuan perpaduan antara kita. So sekarang ini kita punya saingan ini, dia tidak ada lain isu. Parti tempatan, parti nasional. Tapi orang gaduh sendiri. Tengok sekarang, GRS, 2 parti sudah keluar. Kalau mereka parti yang boleh menggabungkan rakyat, kenapa itu 2 keluar? Dia pun parti tempatan. Mereka juga tidak kerjasama sama warisan cakap pun dia parti tempatan. Antara parti tempatan pun bergaduh, bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah? Asyik mereka berebut, siapa mau ketua menteri, siapa mau kerjaan, siapa menang pilihan raya. Konon parti tempatan. Tapi kita parti nasional tidak kisah siapa pun ketua kita, yang penting karena parti kita ini yang lebih penting daripada pemimpinnya. Dulu BN, ketuanya ingat dulu Arwato Mustafa, habis itu sekarang, habis itu saya, habis itu
Siapa yang Osu Sukam, lepas Osu Tun Musa. Tengok, semuanya pemimpin bertukar, parti masih kekal. Karena parti ini tidak bergantung kepada pemimpin. Tengok parti tempatan. Dulu ada Berjaya, ingat? Kuat juga di Ambon pada ketika itu. Apabila Tan Sri Haris tidak lagi menjadi pemimpin Berjaya, mana sudah Berjaya? Hilang. Dulu PBS satu parti yang kuat ketika itu, parti pemerintah. Apabila Pairin bukan lagi presiden, sekarang tinggal berapa? 7 kursi. Dulu ada Bersekutu, ingat dulu dilancar, ramai-ramai. Sekarang mana Bersekutu? Parti tempatan, dia bergantung kepada pemimpin. Apabila pemimpin itu pergi, parti itu hilang. Parti nasional adalah parti yang mengutamakan perjuangan, bukan mengutamakan pemimpin. Tengoklah PDRS ini sekarang, tengoklah. Kita tengok ya, bukan lama 2 tahun. Datuk Seri Panglima Diki telah mengatakan, dia kata dia mau berhenti sudah politik. Dia tidak mau lagi, dia kata ini kali terakhir. Apabila dia bukan lagi ketua menteri, bukan lagi presiden parti, PDRS itu lingkup juga, tidak ada lagi. Warisan, besok tidak ada Datuk Seri Syafi'i, warisan pun lingkup. Staf, besok tidak ada Dr. Jeffrey, staf pun lingkup. Karena parti ini adalah parti sementara, bukannya parti yang berkekalan. Karena tujuan parti itu bukan hanya untuk menjadi kerjaan. Kalau mereka tidak jadi kerjaan, mereka tidak boleh berfungsi lagi. Tetapi kita, BN, Barisan Nasional, parti yang ada perjuangannya, kekuatannya, ada rakyat di bawahnya. Saya bilang, ketua perjuangan ada, ketua pemuda ada, ketua putri ada. Kita ada pemimpin di semua mereka. Itu membezakan kita dengan mereka. Kalau kita jumpa mereka, apa yang mereka akan cakap? Apa? Parti tempatan, parti nasional, itu saja isunya. Tidak ada isu yang lain. Kalau isu pembangunan, kita ada rekod di Sabah ini. BN pernah menjadi parti pemerintah, Warisan menjadi parti pemerintah, CRS parti pemerintah. Terbaik adalah Barisan Nasional, karena BN adalah parti yang mengutamakan rakyat. Itu ya. Jadi kita jangan terkeliru ya, jangan terkeliru dengan macam-macam slogan. Kita tidak marah, Sabah, Sabahan. Kalau main bola pun kita teriak untuk tim Sabah, Pak. Kita Sabah, kita mau Sabah menang. Kita tidak kisah, terus semangat kita orang Sabah. Tapi dari segi politik, kita mau pembangunan. Kita mau isi perut kita, menang hati, menang pikiran, isi perut. Anak-anak kita ada ijazah, mau kerja. Tidak payah pergi Korea, tidak payah pergi Johor, tidak payah pergi Pulau Pinang. Mereka mau kerja. Macam mana ada kerja kalau kita tidak menumpukan perhatian kita untuk menentukan ramai pelabur untuk datang ke Sabah, membuka kilang, macam-macam dibuka peluang untuk anak-anak kita. Itulah perjuangan kita. Ibu bapak belanja, jual kerbau, jual tanah, belanja anak graduate pergi Kuala Lumpur, beli tiket terbang ramai-ramai, pergi Sarawak, bawa kereta ke sana. Apa tujuannya? Bangga anak-anak mereka sudah mendapat pendidikan. Sekolah mana? Universiti tempatan. Universiti siapa yang tanya? Kerjaan. Kerjaan mana? Kerjaan Barisan Nasional. Sudah berlapan ijazah, orang mau kerja. Kalau kita asyik gaduh, parti tempatan, parti nasional, parti tempatan, parti nasional. Makin lama perut lapar, duit sudah tidak ada di poket. Perjuangan kita ialah untuk menentukan rakyat poketnya ada isi. Itu yang kita mau. Ini kalau buka, tagih utang. Buka, kereta kena tarik. Buka, elektrik kena potong. Buka, air kena potong. Itu bukan perjuangan, itu membebankan. Perjuangan kita ialah buka, ada 50. Buka sini ada 100. Duit dimasukkan dalam poket jika ekonomi itu berkembang, jika pemimpin memberi perhatian, menentukan agar rakyat itu diutamakan. Orang melabur, orang tidak melabur kalau tidak yakin. Kalau tidak yakin, saya masih ingat dulu saya masih ketua menteri ya, saya masih ingat ketika itu. Cuma dia tidak cukup 18 bulan. Antara yang kita mau buat pada ketika itu apa? KKIP. Siapa yang buat KKIP itu? Saya bagi ketika itu 5.000 ikar tanah.
Semua kilang dibuka di mana? KKIP. Siapa yang buat? Kita buat. BN pada ketika itu. Dia bukan tiba-tiba maju ya. Tidak boleh tiba-tiba maju. Dia bermula dari mana? Bermula dari barisan nasional. So, ini yang kita ingat. Kita beritahu anak-anak kita. Jangan kita emosi. Jangan emosi. Kami tidak lama akan pergi. Dan parti ini harus diteruskan. Jangan banding dengan Sarawak. Sarawak itu dari asal pun tidak ada parti nasional. Dari mula pun tidak ada. Kita berbeza. Ada orang bilang GRS ini ikut macam Sarawak. Apa GPS? Sejarahnya berbeza. GPS itu ditubuhkan apabila kita kalah dulu. Apa 2000 kita kalah GPS 2018. Kita kalah, maka GPS ditubuhkan di Sarawak. Apa tujuan GPS? Tujuannya ialah supaya mereka boleh menyatukan parti bekerjasama dengan kerjaan persekutuan. Karena BN sudah tidak kerjaan. Di Sabah, GRS ini yang tubuhkan Muhyiddin Yassin kata dia yang buat. Tujuan ketiga itu kerjasama dengan BN. Kita lawan dulu kasih kalah warisan. Itu tujuan GRS. Kenapa daripada UMNO pergi bersatu terus kepada PGRS? Kenapa mereka buat sendirian? Karena mereka selamatkan jawatan mereka. Bersatu bukan jadi Perdana Menteri. Kalau masih dalam bersatu hilang jawatan. Karena bersatu jadi pemanggang. Mereka keluar daripada bersatu, buat parti baru, bukan buat beli parti baru. Reverse takeover PGRS. Tujuannya ialah supaya selamat. Karena Perdana Menteri kita siapa? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bukan bersatu. Kalau hari ini Muhyiddin Yassin masih lagi Perdana Menteri, mana ada di GRS? Bersatulah mereka. So dia tidak sama dengan Sarawak. Sejarahnya berbeda. Warisan, orang kata warisan. Kenapa warisan diwujudkan? Kalaulah Safi Abdal tidak dipecat dari UMNO, adakah itu warisan? Dia 20 tahun menjadi naib presiden UMNO. Pada ketika itu banyak tengok video dia kata ini UMNO parti keramat, UMNO parti yang terbaik. Dia pun orang kenal. Dulu siapa orang kenal dia? Tapi dia jadi menteri, naib presiden, orang kenal. Jasa siapa? Jasa BN UMNO. Kalau tidak kita, dia tidak akan mencapai tempat itu. Sekarang semua salah UMNO, semua tidak betul. So kita menilai pemimpin ini sama ada konsisten atau mereka sudah diberi peluang untuk menjadi parti pemerintah. Apa alasan pun jika banding rekod mereka dengan rekod BN, rekod saya lah 18 bulan, lawan dari 2 tahun dia tidak dilawan. Saya buat UMS jalan dari sini, dari pertuaran pergi Kota Blok saya buat. Karena ada semua kerjaan persekutuan. KKIP saya buat, plan pembangunan perspektif Sabah saya yang buat. 3 hotel besar yang bina masa saya, Sutra Haba, Karambunai Hotel. Siapa bina? Masa siapa ketua menteri? Masa saya. Siapa bekerja di Sutra Haba? Orang kita 500 orang. Orang mana? Ada orang Kota Blok, ada orang KK, ada orang Senakan. Hasilnya siapa yang untung? Orang Sabah. Karena orang melapor di Sabah. Kita mau sedemikian. Kita mau di Kota Blok 2, 3, 5 bintang hotel. Ada 5 bintang. Siapa yang untung? Orang Kota Blok. Yang kerja orang mana? Orang Kota Blok. Hasilnya yang dapat orang Kota Blok. Itulah kita mau menang. Karena kita banyak, kita ada manifesto nanti. Hadis tahu kita akan lancar. Manifesto kita akan memberi penekanan menyelesaikan masalah. Janji kita pada orang Sabah nanti dilancar insya Allah oleh presiden kita. Tapi antaranya penekanan kita untuk anak-anak muda. Kita mau anak-anak muda itu boleh berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang kita mau. Kita wujudkan bank baru. Kita naik taraf yayasan usaha maju menjadi bank. Karena kita sekarang ini tidak ada bank. Kalau anak muda mau pinjam 4-5 ribu, pinjam mana? Yayasan Tekun, Amanah Ikhtiar. Oh dia bilang laki-laki tidak boleh, ini perempuan saja, ibu-ibu saja. Alhamdulillah bagus. Tapi anak muda mau berniaga burger, mau berniaga jual komputer. Di mana modelnya? Cari tanah di mana? Tidak ada di Cagar. Maka kita akan naik taraf yayasan usaha maju menjadikan bank kecil. Bank untuk membantu orang Sabah. Dulu kita ada bank, Sabah Finance.
Sabah Bank dulu. Habis itu sebesar arwah Tundai, dia ambil semua di bank, jadikan satu. So kita tidak ada bank lagi. Bank itu penting melatih orang-orang kita dalam perbankan, macam-macam lagi. Kita juga akan tentukan orang Sabah diberi keutamaan. Orang tanya saya, kenapa orang tidak diberi keutamaan orang Sabah? Saya kata, kalau pilihan menang nanti, tidak boleh lagi. Orang Malaya kah, orang Sarawak kah, kalau berniaga di Sabah, orang Sabah mesti dilibatkan. Kita perkuatkan Pukonso. Segala license mesti didaftarkan di Pukonso untuk menentukan hasil daripada pembangunan kita, nikmatnya daripada orang Sabah, bukan orang lain. Karena perjuangan kita, orang Sabah nomor satu. Itu yang kita mau. Itulah yang saya tekankan, saya tidak akan berniat. InsyaAllah nanti kita akan datang selepas kita penumaan calon, insyaAllah. Mungkin oleh karena saya ini adalah pengarah pilihan raya seluruh Sabah ya, IN. Jadi ini sudah tentu mungkin ada yang tidak kesempatan melawat para perjuangan karena kita tidak mau menang di usukan saja. Kita mau menang di Tempaso, kita mau menang di Pintasan, kita mau menang di tempat-tempat lain. Kita mau menang, dan untuk menang kita perlu 37 kursi. Baru kita boleh bentuk kerjaan. Karena kita ada 73 kursi. Untuk menjadi kerjaan perlu 37 kursi. So saya kena membantu ya, penghormatan kursi Bung Mukhtar dalam usaha kita untuk menentukan, memberi perangan kepada rakyat. So hari ini Town Hall kita juga nih, Sabah Tanah Airku adalah satu forum ya, bagi tuan-tuan puan-puan untuk bertanya. Bagi juga ada ahli panel kita membincang isu-isu yang dibangkitkan. Sila bebas kita tanya. Ya disyatakan buat secara langsung. Jangan kita ragu. Jangan kita ragu. Kami orang Sabah, IC pun biru, H juga nama. IC saya H juga. Kalau H, IC orang mana lagi? H itu orang Sabah. Orang Sabah saya cek itu tadi. Ada H. Nah. Ada H. H. Masih orang Sabah deh. Belum pernah buat. Nah, H 0000201 cek ke IC. Kalau bukan H, bukan orang Sabah, saudara kau. Walaupun dia ada 5700110, 1250, tengok di belakang, ada kayak itu H. Selagi ada H, orang Sabah lah kita. Macam mana orang boleh lakukan kita dalam amdong bukan orang Sabah? IC kita adalah IC Sabah. Kita orang Sabah, perjuangan kita orang Sabah. Bukan kita berjuang untuk orang Melaya, kita mesti berjuang untuk orang Sabah. Parti kita parti nasional, parti yang menyatu padu, parti yang menjadi kerjaan dan persekutuan. Yang untuk siapa? Yang untuk adalah kita. Apa kita buat? Parti tempatan tidak boleh buat. Apa parti tempatan buat? Kita boleh buat. So kita ada kelebihan, kita ada hubungan baik dengan kerjaan persekutuan. Yang parti pemerintahnya juga adalah parti nasional. Itulah. Terima kasih saudara Aziz dan kawan-kawan atas pemilihan Ambung inilah. Dan saya sama-sama dengan kita untuk menonton siaran langsung nih dan dipilih di Ambung ini. Mudah-mudahan program seperti ini akan diteruskan di tempat-tempat yang lain. Kalaupun tidak daripada penerangan pejabat UMNO Sabah, maka kita boleh juga anjur diberikan kita di bahagian. Yang penting kita kena terangkan anak-anak muda semua. Jangan sekadar nanti main basketball, bola jaring, salam-salam. Itu tidak menentukan masa hadapan. Menentukan masa hadapan ialah perencanaan idea. Bagaimana membangun. Kita ada rekod. Penbonus. Kita malu. Tidak malu. Rekod kita ada. Yang lain mencari satu basket pun susah. Tapi kata berjuang. Kalau sekadar teriak sana teriak sini tidak payah saya lah. Ketua perjuangan pun boleh teriak sana teriak sini. Tadi pun dia teriak saya. Mana kemtok dia bilang. Kalau sekadar ya kita mau ini lah. Ada merancang bagaimana masa hadapan. Melihat, woi susah nih. Anaknya sekarang baru 5-6 tahun, nah kecil orang nih. Macam mana masa hadapannya nanti? Kalau kita asyik politik, tidak melihat masa hadapan mereka. Politik itu untuk masa hadapan. Politik itu bukan hanya hari ini. Politik itu bukan masa lalu. Politik itu bukan sekadar bercakap. Politik itu ialah menentukan dia ada rancangan untuk membangun kita, membangun bangsa kita, membangun negeri kita, membangun daerah kita, membangun Ambung kita.
Karena Ambung adalah segala-galanya kepada orang Ambung. Sekian, terima kasih. Insyaallah kita bertemu lagi. Jadi demikianlah tadi ucapan daripada Datuk Seri Panglima Sadiatun Said, bakal calon Barisan Nasional N10 Sukan. Kita berikan tepukan sekali lagi. Jadi seterusnya kita beralih ke acara bersoal jawab ya, yaitu FAM Podcast. Jadi saya serahkan kepada moderator saudara Fendi. Jadi dipersilakan. Saudara Fendi ya, selaku moderator acara soal jawab ini, jadi dijemput. Belum. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penduduk-penduduk PDM Ambung N10 Usukan. Dan kita ada wakil calon kita, yaitu Datuk Seri Panglima Datuk Saleh Tun Said Keruak, dan juga penduduk-penduduk yang kita raikan sekalian. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan kita punya sesi town hall kita juga ni, sahabat tanah airku, mohon semua masuk dalam live Pemuda UMNO Sabah 2326 dalam TikTok 2326, supaya kita boleh Pemuda UMNO Sabah 23/26 kepada anak muda semua yang ada di sini. Share to live, tap screen supaya ramai lagi viewers akan masuk dalam live kita. Kerana apa? Kita punya sesi town hall ini bukan secara fizikal saja. Kita bersiaran langsung dalam media sosial BNKOM Sabah di Facebook dan juga Pemuda UMNO Sabah tahun 2023/2026. Pemuda UMNO Sabah 23/26. Kita share, kita tap screen supaya ramai lagi viewers yang ada di luar sana menonton kita punya siaran langsung. Sebentar tadi kita mempunyai 500 viewers di luar sana yang melihat kita punya acara pada malam ini, sesi town hall. Dan kita akan banyak lagi viewers sekiranya kita share lagi kita punya live ni, kita punya live Pemuda UMNO Sabah 2326. Jadi kita jemput kita punya para panelis untuk duduk di hadapan sini, yaitu Datuk Ayar Aziz Zulkarnain selaku Ketua Sekretariat Warum UMNO BN Sabah, Saudara Ketua Bahagian UMNO Kota Belud Azwan, dan juga Arsyad Exco Pemuda UMNO Malaysia, dan kita ada Saudara Asmara Rikun, aktivis muda. Mohon kita duduk supaya kita dapat mulakan kita punya sesi town hall pada malam ini, insyaAllah. Okey, kepada viewers di TikTok dan juga BNKOM Sabah, kita share. Yang ada di TikTok ni kita repost, kita share kita punya live ni, kita tap screen, kita share lagi supaya ramai lagi viewers pada malam ini. Kita mempunyai panelis yang ada di depan kita. Saudara Asmara Rikun yang selalu dalam live TikTok beliau bersama Datuk Rusman Lahadatuk
Inilah anak muda yang sering berbicara pasal Barisan Nasional, khususnya UMNO Negeri Sabah, di mana mereka sering menjawab soalan-soalan yang ada di media sosial. Soalan-soalan yang padu, yang mantap, jawapannya pun padu dan mantap daripada mereka berdua di TikTok mereka masing-masing. Dan yang kedua, Dato' Ayar Aziz Zulkarnain, Ketua Sekretariat UMNO Warum UMNO Negeri Sabah. Beliau adalah seorang yang profesional, jurutera. Kalau di kampung saya di Sandakan kami panggil engineer. Kalau di sini kita panggil jurutera. Inilah dia, mantan Ketua Pemuda UMNO Negeri Sabah. Seterusnya, Ketua Bahagian Kota Belud, Saudara Azwan, orang yang muda, orang yang kacak, orang yang penuh dengan ilmu bila dia berkata-kata. Sekejap lagi soalan-soalan akan diutarakan kepada mereka, maka jawapan-jawapan itu kita simpan. Kita simpan, bila mana ada orang di luar sana soal, jawapan itu kita ada. Seterusnya, Saudara Arsyad Muhammad Yusuf, selaku Exco Pemuda UMNO Malaysia, merangkap Ketua Pemuda Bahagian Kota Marudu. Inilah beliau. Di dalam ini banting nih, FAM Podcast, yang bermaksud Forum Anak Muda Podcast, yang bersiaran langsung hari-hari daripada Kota Kinabalu kami buat. Inilah orangnya, Saudara Arsyad, saya, Saudara Mahat, ada Saudara Fizi, ada Saudara Fatih yang ada di sini. Kamilah yang hari-hari dalam live yang membagi penjelasan di mana hala tuju anak muda dalam UMNO, khususnya Barisan Nasional. Soalan-soalan yang panas, soalan-soalan yang lembut, soalan-soalan yang sederhana, semua sudah kami hadap, semua sudah kami jawab. Macam mana Saudara Asmara Rikun jawab dalam media sosialnya, begitulah juga kami di dalam media sosial Pemuda UMNO Sabah 2326. Jadi guys, kita share-share lagi viewers yang ada dalam TikTok Pemuda UMNO 2326 ni. Kita share lagi, kita forward, kita tap screen. Tak payah bayar, tap screen jauh gitu. Tak. Jadi dia banyak lagi viewersnya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dikelilingi oleh orang muda. Saudara Asmara, KB, kita tengok rata-rata sini ada golongan atasan, golongan middle umur 40 ke 59, ada anak muda ramai di sini. Jadi soalan-soalan ini aku rasa macam ada panas sikitnya, sebab anak muda kita dibarisi oleh anak muda. Kena tahu bahawa 58% pengundi anak muda yang akan turun pilihan raya negeri ke-17 kali ini. Tanpa anak muda, tanpa suara anak muda, tanpa aspirasi anak-anak muda ini, jangan harap PRN 17 ini kamu fikir Barisan Nasional tidak dapat mengangkat suara anak muda. Kerana kepimpinan anak muda ada di depan duduk di PDM Ambong N10 Usukan pada petang ini. Jadi Zat, apa kabar kawan hari? Panelis-panelis kita, Saudara Azwan, Dato' Ayar Aziz Zulkarnain dan Asmara Rikun, sekali lagi saya perkenalkan. Kita akan ada sesi soal jawab. Itulah namanya kita-kita juga ini kan tuh. Kita-kita juga ini. Kenapa kita sebut kita-kita juga ini? Ini membawa maksud kita adalah 100% lokal Sabahan yang ada di Barisan Nasional ini. Betul ke tidak? Tidak ada orang Sarawak, tidak ada orang Pahang, tidak ada orang Negeri Sembilan yang ada di Sabah ini yang duduk menjadi ahli UMNO Barisan Nasional di Sabah ini. Naratif di luar sana yang banyak cakap bahawa ini adalah parti Melaya, bersekongkol dengan orang Melaya, tapi kita ni orang Sabah, IC kita orang Sabah. Macam yang Datuk Seri Panglima Saleh tadi cakap, kita pun semua orang IC orang Sabah, bukan orang seberang. Tapi kita lah yang menentukan hala tuju negeri kita. Jadi tanpa membuang masa, kalau boleh saya membuat sesi ini, memulakan sesi ini. Dua sesi, satu soalan yang akan dilontarkan kepada para panelis kita. Kita mau uji kita punya para panelis ini. Soalan dengan jawapan yang betul-betul mantul dan mantap daripada mereka. Dan sesi kedua, kita akan ada sesi soal dan jawab daripada para penonton. Mana-mana audiens yang mau bersoal, selama panelis ini
membuat soal dan jawab, bolehlah buat soalan agak. Boleh Bang Cik? Boleh buat soalan. Jadi boleh utarakan soalan-soalan itu kepada mereka ni supaya mereka dapat kasih tarang lagi di sini. Jadi kalau kita boleh mulakan soalan yang pertama untuk saudara ketua bahagian kita Azwan Marjan, boleh? Boleh kan? Soalan yang pertama kita bukalah terus kepada kita punya saudara Azwan Marjan, merangkap ketua UMNO bahagian Kota Belait. Soalan pertama, saudara, kalau saya boleh soal, apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh Barisan Nasional sekiranya memenangi dalam PRN 17? Kalau boleh kita khususnya tu, boleh untuk pembangunan Kota Belait dari segi ekonomi, infra, peluang pekerjaan serta kebajikan masyarakat luar bandar. Kalau bolehlah kita kongsi dengan jawapan yang boleh kita berikan kepada viewers di media sosial dan terus kepada kita punya audience secara fizikal malam ini. Kita bagi masa 5 ke 7 minit dan saya akan buat reminder pada minit terakhir untuk kita blast habis supaya boleh merasa okey, inilah saya punya jawapan last ni. Saya akan buat reminder. Okey, silakan. The floor is yours. Terima kasih kepada saudara Fendi selaku moderator kita pada malam ini, podcast kita pada malam ini. Beliau adalah merupakan ketua pemuda bahagian Sandakan. Saya terus saja oleh kerana masa hanya diberi 5 ke 7 minit. Jadi menjawab kepada persoalan itu tadi, sememangnya Kota Belait ini adalah satu daerah yang sangat unik dan sangat berpotensi untuk dibangunkan. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat di Kampung Ambong ini, laluan Lebuh Raya Pen Borneo yang bakal siap ini pastinya akan membawa banyak peluang-peluang, terutama dari segi peluang sumber ekonomi, peluang pekerjaan dan sebagainya. Namun apa yang saya ingin titik beratkan pada malam ini, Barisan Nasional sekiranya ditakdirkan insya-Allah menang dan menerajui kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah selepas 29 November tahun ini, insya-Allah, amin, kita akan laksanakan pembangunan yang telah dirancang, yang telah diluluskan pada zaman pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Sebagai contoh, pembinaan Politeknik Kota Belait. Politeknik Kota Belait ini, untuk makluman tuan-tuan, puan-puan dan juga viewers yang memerhati live podcast kita pada malam ini. Politeknik Kota Belait ini telah pun diluluskan peruntukannya dan telah ada majlis pecah tanah pada tahun 2017, kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat. Betul atau tidak? Pecah tanah di kawasan Kampung Kesapang, kawasan Dunter Pasuk. Saya yakin sekiranya Politeknik Kota Belait ini dapat diteruskan, dibangunkan, insya Allah pastinya Kota Belait ini akan berkembang dengan lebih besar. Pastinya akan ada pelabur-pelabur ataupun developer yang akan membangunkan kawasan-kawasan di sekitarnya. Pastinya akan wujud secara tidak langsung bandar atau pekan baru di kawasan tersebut. Betul atau tidak? Sebab itu, ini antara yang dimulakan oleh Barisan Nasional dan mesti diakhiri oleh Barisan Nasional juga, insya Allah. Bayangkan tuan-tuan, 2017, sekarang sudah tahun berapa? Sudah tahun 2025. 8 tahun
8 tahun, masa 8 tahun pun masih lagi belum ada berdiri satu tiang pun. Jadi ini antara usaha dan inisiatif Barisan Nasional. Yang kedua, saya sebenarnya daripada zaman belia dulu, memang zaman saya masih ada jawatan dalam Majlis Belia Sabah dan Majlis Belia Malaysia. Saya selalu bawa ini untuk mewujudkan IKBN di Kota Belud, yaitu Institut Kemahiran Belia Negara di Kota Belud. Selaras dengan Kerajaan Madani pada hari ini yang memartabatkan soal Tibet. Ini juga adalah satu inisiatif untuk kita menyediakan anak-anak muda yang berkemahiran. Kerana Institut Kemahiran Belia Negara ini yang hanya ada di Sabah pada ketika ini hanya ada di Kinaru. Jadi saya pernah fight berapa tahun yang lepas, dan insya-Allah ini juga saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said, IKBN kita mesti bawa pergi Kota Belud. Barulah kita boleh menyediakan tenaga-tenaga mahir. Sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan, kita kena sediakan dulu anak-anak muda Kota Belud dengan kemahiran, ilmu kemahiran ini. Ini penting. Selain daripada itu, pastinya seperti mana yang dikatakan dalam ucapan Datuk Saleh sebentar tadi, insya-Allah manifesto BN akan dilancarkan oleh Presiden. Dan salah satu intipati dalam manifesto BN Sabah pada kali ini mementingkan soal ekonomi rakyat kita. Duit dalam poket kita, poket rakyat kita. Ini bagaimana? Saya pasti dalam ramai-ramai rakyat Kota Belud ini, khususnya di kalangan belia dan belia wanis, pastinya mereka ada kemahiran-kemahiran tertentu. Tetapi kekangan untuk mereka mengembangkan kemahiran mereka dan juga perniagaan mereka soal modal. Jadi BN Sabah akan mewujudkan bank-bank kecil, dan ini saya yakin pastinya akan dapat menyelesaikan masalah modal untuk anak-anak muda untuk memulakan perniagaan. Betul atau tidak? Pastinya juga yang kita dan Barisan Nasional daripada dulu lagi, bukan baru sekarang, bukan retorik tuan-tuan. Kalau kita lihat jalan-jalan, jangan kita cerita Pan Borneo, jalan-jalan kampung. Jalan-jalan kampung ni, jalan Kota Belud ke KK. Jalan Kota Belud ke KK adalah hasil inisiatif, usaha, idea, kelulusan daripada tidak lain dan tidak bukan pemimpin kesayangan kita Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said. Oke panelis, kita ada 1 minit terakhir. 1 minit. Dan itu hasil usaha daripada beliau. Kalau tidak, masih lagi kita ini jalan KBKK ini yang bengkang-bengkok, confirm. Mesti kita, kalau kita pergi KK, mesti standby plastik. Sebab confirm garanti muntah. Jadi ini, pastinya Barisan Nasional ini bukanlah parti bermusim. Parti UMNO Barisan Nasional ini adalah parti yang senantiasa membantu, prihatin kepada apa juga nasib dan juga membela nasib rakyat khususnya di Sabah ini. Jadi insyaAllah banyak lagi sebenarnya. Dan poin terakhir lagi pula yang saya ingin tekankan di sini, Militer Kota Belud yang telah diluluskan oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yaitu Yang Berbahagia Khairi Jamaluddin, yang mana pada masa itu beliau telah meluluskan 10 juta untuk
membina militer khas untuk anak muda Kota Belud. Insya Allah kalau UMNO Barisan Nasional menerajui pimpinan kerajaan negeri, itulah antara usaha kita untuk mewujudkan militer untuk membangunkan dan memartabatkan sukan permotoran di Kota Belud. Sekian dan terima kasih. Itu dia jawaban daripada saudara Azwan kita yang betul-betul boleh dikatakan padu lah. Sebab kalau kita dengar tadi, militer itu belum ada lagi di Sabah ni. Kalau terjadinya militer itu di Sabah ni dan dibawa oleh Barisan Nasional, mungkin anak muda tidak sudah menggunakan liter-liter yang digunakan oleh orang awam di luar. Betul tak? Betul tak? Kenapa kau tengok-tengok aku gitu? Itulah jawaban daripada para panel kita yang pertama, Ketua Bahagian UMNO Bahagian Kota Belud. Dan seterusnya tanpa membuang masa, beliau adalah seorang profesional, seorang jurutera. Sedikit sebanyak, bukan lagi sedikit sebanyak, dia tahu semuanya pasal teknikal ini. Dato' IR Aziz Julkarnain. Kalau boleh kita bagi satu soalan pasal teknikal doa. Okey, soalan masalah infrastruktur ni sudah lama tu. Kalau kita maklumlah dari zaman Barisan Nasional lagi. Tapi bila zaman warisan, janjinya dia boleh selesaikan dalam masa setahun. Tapi gagal. Gagal ini warisan ni. Dia cakap dia boleh selesaikan masalah-masalah ni dalam masa setahun. Tapi apa yang kita tahu? Syarikat-syarikat konsesi dibuang. Penbonio punya kontraktor, betul tak tu? Diterminate-nya. Itu bahasa kampung saya lah, terminate. Kalau bahasa itu dihentikannya. Jadi soalannya berbunyi begini tu. Masalah infrastruktur asas air, jalan, elektrik, dan satu lagi kita tambah internet. Macam mana kita mau selesaikan sekiranya Barisan Nasional diberi mandat untuk menjadi kerajaan pada PRN 17 kali ini? Silakan, bilang Bruno Mas, it's your floor. Terima kasih saudara Fendi, moderator. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tadi daripada moderator kita agak okey jugalah berkenaan infrastruktur. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan dia beritahu dahulu warisan janjikan supaya dia boleh ubah negeri Sabah itu. Ingat ke tahun 2018, apabila dia berkempen untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional, yang dia sebut ialah Sabah ubah, Sabah ubah, Sabah ubah. Dan ramai anak-anak muda yang barangkali ketika itu terpengaruh. Mungkin ini saatnya kita ubah. Mungkin ini saatnya kita ubah, kita perbaiki negeri Sabah ini. Kita perbaiki infrastruktur dia, jalan raya dia, air dia, internet dia, dan segalanya. Tapi saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ini adalah saksi hidup daripada tahun 2018 sehinggalah sekarang, dan kita menyaksikan pertukaran kerajaan 2 kali. Kita sebut dulu 2018 hingga 2020. Dia sebut Sabah ubah, Sabah ubah. Ramai yang terpengaruh. Nah kalau saya tanya, apa yang dia ubah? Kita sebut tadi saudara Fendi, moderator, dia cerita pasal jalan raya, dia cerita pasal air, dia cerita pasal apa lagi itu? Internet, apa lagi? Elektrik. Dulu 3 tu. Kalau DSP Bung cakap 3 serangkai. Saya tambah lagi. Now, saya mau sebut pertama dulu tentang jalan raya ini. Masa zaman Barisan Nasional, kita mengimpikan bahawa kita mempunyai satu masalah, iaitu logistik perjalanan kita daripada timur ke barat, daripada utara ke selatan. Jadi kita ilhamkan, kita mau laksanakan jalan Penborneo. Penborneo ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan siapkan, kita janji siapkan. Bermula daripada tahun 2017 dan seharusnya siap 2023. Itu baru fasa pertama. Fasa pertama ini melibatkan jalan daripada Sindomin, Kota Belud, ke Tuaran sampai ke Kudat. Kota Belud termasuk Kota Belud. Dan juga termasuk daripada Ranau sehingga ke Sendakan, sehingga ke Tawau. Ini fase pertama. Dan kita mau siapkan tahun 2023. Sekarang belum siap lagi. PMX bilang janji 2029 baru siap. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 fasa sebenarnya.
Barisan Nasional mau buat 3 fasa Pen Borneo ini. Yang fasa 1 pun belum siap. Kenapa tidak siap? Sebab warisan batalkan perjanjian di antara 3 entiti. Karena ketika itu perjanjian untuk menyiapkan Pen Borneo ini melibatkan 3 entiti tripartite agreement. Yaitu melibatkan kerajaan persekutuan, melibatkan kerajaan negeri, dan melibatkan project delivery partner, yaitu konsultan ataupun expert untuk melaksanakan projek ini dalam keadaan mengikut masa 2023. So, apa peranan kerajaan persekutuan? Ialah memastikan dana-dana ini dapat diberikan kepada kita selesai. Tidak ada tangguh-tangguh. Sebab pemimpin kita ketika itu Barisan Nasional, kita minta kepada pemimpin Barisan Nasional, pemimpin kerajaan persekutuan bahwa kita mahu Pen Borneo ini selesai fasa 1, fasa 2, fasa 3. Kita mau 2003 siap. Sebab kita mau laluan kita ini daripada utara ke selatan selesai, tidak ada masalah lagi. Tidak boleh ada jam lagi. Pelancong kita jutaan datang di sini, tapi jalan kita macam lubang-lubang. Jadi kerajaan persekutuan dia ada komitmen untuk selesaikan masalah ini dalam masa itu yang 2023 fasa 1 dulu. Belum kita cerita pasal kelabakan Keningau sampai Kimanis, itu belum lagi, itu fasa 3. Yang mesti berurutan fasa 1, fasa 2, fasa 3. Ini cerita fasa 1 dulu. Dan apa peranan pula kerajaan negeri? Memastikan tanah-tanah ini diberikan sesuai untuk pembina itu. Dan yang ketiga adalah konsultan, project delivery partner, memastikan semua projek ini berjalan dengan lancar. Apabila kerajaan warisan dia mau ubah Sabah ini, dia batalkan. Jadi bila batalkan, kerajaan persekutuan tidak ada komitmen lagi untuk melaksanakan projek ini dengan dana yang cukup. Sebab itu pada satu ketika, bila kerajaan warisan memerintah, 1 tahun 1 projek, 1 tahun projek, tuan-tuan dan puan-puan, bila masa warisan, ini projek Pen Borneo akan siap tahun 2043. Itu sama warisan. Ini dia Sabah ubah. Kali ini dia berkempen. Kita mesti selamatkan Sabah. Siapa pernah dengar warisan berkempen Datuk Syafiee? Apa dia bilang? Kita selamatkan Sabah. Oh, berdegar-degar. Kamu tahu apa dia punya sebarang? Kamu tahu apa dia punya kekuatan? Datuk Syafiee bila dia beritahu, dia berceramah dalam satu tempat. Kita mau selamatkan Sabah. Saya ini belajar di UK 7 tahun. Kita boleh selamatkan Sabah. Oh, kamu selamatkan Sabah sebab gara-gara kau 7 tahun belajar di UK. Ramai lagi yang belajar lama di UK. Kau jangan cerita pasal selamatkan negeri ini. Sempurna pun kau belum boleh selamatkan. Sampah serap berapa kali pelancong keluar beritahu bahwa Sempurna ini adalah daerah yang paling kotor. Sampah pun kau tidak boleh selesaikan. Kau mau selamatkan negeriku, kena mau selamatkan Sabah. Hanya sebab apa? Sebab dia konon belajar di London 7 tahun. Oke, 1 minit gitu. Belum lagi. Yang apa lah, kita bagi 1 minit. Demikian juga dengan air, tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya di sini pun ada masalah air. Betul atau tidak? Tahukah kenapa kita ada masalah air? Zaman Barisan Nasional kita tahu kita ada masalah air. Kalau kita tidak selesaikan air, memang kita akan menghadapi masalah yang sekarang ini. Antara yang kita membuat ialah kita membuat ampangan kaiduan. Sebab bila kita buat ampangan kaiduan, kita akan mempunyai 1,000 lebih juta liter air yang kita dapat bekalkan kepada orang-orang di khususnya di pantai barat Sabah ini. Tapi apa warisan Tuhan? Dia batalkan. Bila dia batalkan, inilah kita masalah tidak air. Kenapa dia batal saya tidak tahu. Dia mau ubah. Sabah ubah dia bilang. Sekarang dia mau selamatkan Sabah. Dia janji 1 tahun. Ini tidak akan berlaku. Demikian juga dengan elektrik. Kita tahu kita ada masalah elektrik. Di pantai barat ini tidak ada masalah. Tapi pantai timur ada masalah. Cuma, walaupun orang ada masalah kekurangan bekalan elektrik di pantai timur, kita terpaksa menyalurkan bekalan elektrik daripada pantai barat, daripada kawasan kita ini ke pantai timur melalui transmission line Kolopis Galiun. Sebab itu baru-baru ini bila runtuh saja gelap seluruh pantai timur itu. Sebab itu hanya laluan dia. Masa kita kerajaan Barisan Nasional, kita ada satu projek dinamakan Trans-Sabah Gas Pipeline. Kita mau salurkan pipeline gas ke sana supaya kita boleh jana elektrik di pantai timur dengan harga lebih murah. Tapi itu pun dibatalkan.
Nah, tuan-tuan dan puan, moderator bilang 1 minit, jadi saya tidak mau teruskan lagi. Internet ni ialah kita pun sudah ada bahasa zaman Barisan Nasional pun kita perkenalkan projek jendela untuk internet. Jangan saya ingat itu saja moderator. Kalau ada apa lagi kita boleh teruskan insyaallah. Okey. Terima kasih. Itulah sedikit jawapan daripada orang profesional yang kita jadikan panel pada malam ini. Puas hati ke tidak dia punya jawapan? Inilah orang profesional, bila dia bercakap dia tak akan mau berhenti. Sebab apa yang dia cakap tu adalah fakta. Bukannya direka-reka, bukannya didengar-dengar daripada luar, tapi itu adalah fakta daripada Dato' IR Aziz Zulkarnain. Jadi kalau kita boleh ke panel seterusnya, Saudara Asmara Rikun, selaku aktivis muda, aktivis anak muda yang selalu live di dalam media sosial TikTok beliau. Dia punya pairing ni Dato' Rusman yang gila Dato' tu. Jadi kalau diorang bercakap ni, dapat dia berhenti 2 jam, 3 jam diorang live. Ini kali kita bawa dia dalam live sesi town hall ni. BNKOM Sabah pun live, kita punya pemuda UMNO Sabah pun live, dan kita ada para hadirin yang ada pada petang malam ni. Kita boleh dengar soalannya berbunyi begini, saudara. Warisan dulu datang dengan slogan Sabah Ubah. Dan kali ini pula mereka tampil dengan slogan Selamatkan Sabah. Tetapi apa sebenarnya yang berubah semasa warisan memerintah antara tahun 2018 hingga tahun 2020? Dan sekarang bila mereka kata mahu selamatkan Sabah, apa yang sebenarnya hendak diselamatkan? Sedangkan ketika diberi peluang, banyak projek pembangunan tergendala dan janji tidak ditepati. Silakan saudara Asmara Rikun, 7 minit dari sekarang. Testing. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya nak mantau saya duduk ya. Kalau saya berdiri live TikTok ni nak nampak saya. Soalan dia soalan biasa. Saya percaya begini barang dinakan disebabkan masa tidak panjang, saya jawab by fakta aja lah. Dia negeri ini tidak boleh maju dengan slogan Barisan Nasional. Dia tidak teriak-teriak kasih panas rakyat ini. Dia tidak ada slogan anti Melaya ini. Dia tidak ada slogan kami parti Melaya, kamu parti Sabah ini. Dia tidak slogan begitu nih. Slogan kita ini simple dulu. Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tetapi apa yang paling penting, apa yang Barisan Nasional tawarkan, buat, bukan lagi tawarkan. Apa dia kepada orang kita di sini ni? Saya kira ramai nelayan. Nelayan daripada segi dasar, apa yang UMNO Barisan Nasional buat pada ketika itu, awak-awak pun dibayar gaji, betul? Orang kampung kita ini macam tak sedap pula kalau tidak berdiri. Kerja apa? Masa berjalan. Barisan Nasional apa dia buat? Kita tidak teriak slogan-slogan terlampau banyak betul slogan ini. Saya tengok anak-anak kita ini. Anak-anak dari umur 1-2 tahun ini biasanya sakit. Sebab saya pun tidak juga ramai anak saya 8 orang. 8 orang. Jadi saya tahu, kalau anak sakit ini, kalau tiada hospital, kalau tidak, malah sudah mau pergi hospital. Sebab kita pergi hospital ini, kita pergi emergency 4-5 jam. Terpaksa keluar ini duit pergi klinik swasta. Ratus, 1 orang, 5 orang. Dulu kerajaan biar tiada teriak-teriak slogan-slogan ini. Klinik 1 Malaysia pukul 10 malam, bayar RM1. Kalau kau tidak bayar pun dapat. Boleh lagi itu. Dia tak halau itu. Dia tidak teriak-teriak slogan Barisan Nasional apa benda ni, kasih gaduh rakyat, kasih panas ini. Tidak. Anak-anak kita ini habis daripada universiti, dapat satu program skim latihan 1 Malaysia. Dapat kerja 6 bulan. Ada yang sampai 1 tahun. Gaji 1.500. Ada yang sampai 1.200. Kalau bagus, dia diserap.
Kalau tidak bagus, dia ada pengalaman sudah. Kalau kerja dengan orang lain, dia sudah ada pengalaman. Bukan setakat itu, Barisan Nasional nggak teriak-teriak ini, kasih gaduh, kasih panas kamu ini. Bila kita panas, tujuan parti-parti sekarang ini dia kasih panas hati kita supaya akal jadi tidak waras, Pak. Tetapi bila dong memerintah, tidak apa-apa dong disebut apa dong buat. Dulu Barisan Nasional, anak yang baru lahir, Pak, dapat Adam 50. Anak baru lahir, Adam 50. Sampai umur dia 18 tahun, ada sudah duit untuk cover PT-PTN itu. Paling kurang separuh, sebab dia bertambah-tambah. Barisan Nasional yang sekarang ini dikasih panaslah hati rakyat kita ini. Kononlah paling teruklah parti Melaya ini, parti penjajah ini. Minta maaflah, saya sebut direct lah. Munira, kalau bercakap di parlimen, saya tahu dia orang yang bagus. Tetapi di parlimen, dia fellow Sabahan. Wena, selama politik kau di parlimen, YB di situ itu bukan orang Sabah semua, Pak. Dia tidak 6, 2 tahun, 2 pegang jadi MP, Aisyah nopo. Mimangam. Apalagi Barisan Nasional. Dulu, Barisan Nasional tidak teriak-teriak kasih panas kita dengan slogan-slogan itu. Anak-anak muda kita ini dapat RM400. Tahukah kita orang Kota Blut, termasuk orang Ambung ini, kita ini sekali pusingan lebih kurang 40 juta apa masuk. Saya ini pendidikan saya ini dalam business admin daripada degree saya. Jadi saya tahulah sikit-sikit pasal ekonomi ini. Dan adalah sambung sikit pergi belajar sikit-sikit lah, kan? Duit ini kalau ada dalam poket, orang susah dia berbelanja beli barang, Pak. Kalau duit ini dapat dengan orang kaya yang sampai terekam barang video itu, dia simpan itu di rumah, dia tidak berbelanja. Bila duit ini dibelanjakan dalam masyarakat, sebab itu dulu waktu zaman Barisan Nasional memerintah negeri ini, kita nampak barang orang muda ini jual burger, Pak, tepi-tepi jalan ramai, Pak. Sebab orang muda ini ada duit. Sebab orang muda aja Pak selalu lepak-lepak beli barang burger ini, Pak. Hari ini esok nopo. Oke, 1 minit lagi panelis. Tidak boleh kalau tinggal 1 minit, tak panas kita. Sebenarnya ada banyak. Jadi kalau mau panjang lebar, saya ini mau bercakap pasal fakta. Jemput tengok live saya. Betul. Jemput tengok live saya. Ada banyak sebenarnya. Jadi sebagai kesimpulan, barang tindakan kawan-kawan termasuk dalam sesi live ini, kita ini tidak akan maju dengan slogan. Kita ini tidak akan maju dengan kata-kata parti lokal, parti nasional. Sedangkan apa yang diterangkan Datuk Saleh, kita ini semua orang Sabah yang memimpin. Tetapi apa yang paling penting, pemimpin ini ada akal, ada otak. Dia datang dengan perancangan, dia datang dengan visi dia, dengan misi dia, dan pelaksanaan. Barisan Nasional tidak pernah retorik. Barisan Nasional ini bukan cakap kosong. Barisan Nasional benar-benar hadir untuk membangunkan negeri dan mensejahterakan rakyat di Sabah ini. Terima kasih. Itulah kalau saya cakap tadi, baru saya cakap. Kalau dia ni kalau sudah bercakap 2-3 jam di media sosial. Tapi hari ini kita cut dia 5 minit, 6 minit, 7 minit. Jadi dia rasa dia gantung. Tapi ada lagi soalan yang seterusnya selepas ni. Kita kasih panas dulu dia punya enjin untuk permulaan ni. Jadi seterusnya kita beralih ke panelis kita yang muda ni. Boleh dikatakan handsome ke dia ni? Ketua Pemuda UMNO bahagian Kota Marudu merangkap Exco Pemuda UMNO Malaysia. Beliau ni kalau bercakap-cakap di media sosial ataupun di program-program di luar, dia punya jawapan ni bukan calang-calang ni. Hebat ni dia punya jawapan ni. Sama aja macam panelis-panelis kita 3 orang yang di hadapan ni. Kita dengar dia punya jawapan mengenai anak muda pula kita soal. Sebab dia mewakili anak muda, dia mewakili pemuda. Jadi anak-anak muda, kita dengar jawapan daripada anak muda kita ni, Saudara Arsyad. Okey, Sad, mau tanya kau ni, boleh kan? Golongan muda ni kan lebih kritikal dan tidak mudah terpengaruh. Mereka mau kerja, rumah, dan masa depan yang jelas. Apa tawaran sebenar Barisan Nasional ni kepada anak muda Sabah sekiranya memenangi pilihan raya negeri ke-17? Selain slogan lah, selain slogan yang kita laung-laungkan
dan janji yang lapuk, apa Barisan Nasional tawarkan kepada anak muda? Macam yang kau cakap selalu dalam live, kadang-kadang kita ni menawarkan kepada anak muda, tapi anak muda mau menawarkan apa yang mereka inginkan, mungkin ada parti yang tidak dengar. Tapi kita di Barisan Nasional sentiasa turun di kawasan dan di media sosial mendengar apa yang anak muda mahukan. Jadi kalau boleh kau jelaskan sedikit sebanyak 7 minit ya, bukan 1 jam dalam media sosial kau cakap tu. 7 minit kau dibagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada sedang hadirin. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih hadir pada malam ini, dan juga kita tidak lupa kita ada viewers di page kita di TikTok yang dari tadi kita tengok dia punya reach beratus-ratus orang, beribu-ribu orang yang singgah. Jadi apa yang kita boleh perkatakan tentang anak muda? Tuan-tuan, apa anak muda mau ni? Anak muda ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, mereka ni mahukan peluang pekerjaan yang baik. Mereka ni kalau berniaga, diorang mau ada bantuan berniaga. Tetapi yang kita lihat pada hari ini sangat jauh bezanya. Ketika kita memerintah tuan-tuan, Barisan Nasional, kita pelbagai program kita laksanakan. Dari program kita skim latihan Satu Malaysia, dari kita punya program job job Satu Malaysia, program-program khusus yang kita tawarkan kepada anak-anak muda yang sesuai dengan keadaan semasa dan juga pasaran pekerjaan. Tetapi kecewanya kita pada hari ini, program-program sedemikian tidak lagi kita jumpa. Program-program yang menentukan pembangunan anak muda tidak lagi menjadi agenda utama yang kita lihat. Buktinya apa? Kerana tidak ada lagi program seumpama yang kita usahakan dulu. Tidak lagi ada program-program yang hebat. Saudara Azwan pun boleh sahakan, dahulunya kita kalau program sukan, Hari Sukan Negara pun kita meriah. Pertama, promosi terhadap pendidikan TVET skill, kemahiran pun tidak lawan ketika zaman kita tuan-tuan. Sebab itulah kita persoalkan kerajaan sekarang, kamu ini memang seriuskah untuk mengurus anak-anak muda di Sabah ni? Kamu ni memang ada perancangankah hala tuju terhadap anak-anak muda kita ni? Kalau kita tengok tuan-tuan, memanglah sedihnya bezanya kita dengan zaman era Barisan Nasional dan juga yang sekarang. Pelbagai program yang kita tawarkan. Kalau ditanya apa hala tuju tentang pemuda UMNO ni terhadap anak-anak bangsa kita, kita akan tackle urusan-urusan pekerjaan ni tuan-tuan. Bagaimana caranya? Pertamanya kita mahu anak-anak muda ni ceburi ataupun kita belajar dalam bidang TVET. TVET ni apa-apa? Makcik-makcik sekalian, TVET ini adalah satu program kursus kemahiran. Kursus yang mungkin diminati oleh orang, anak-anak muda. Sebagai contoh, seperti yang saya katakan semalam di Tanjung Keramat, kalau anak-anak muda di Kota Belud ni minatnya terhadap motosikal, jangan hentikan dia sebagai hobi saja. Teruskan pergi cari kursus-kursus kemahiran yang berkaitan dengan permotoran. Membaik pulih penyelenggaraan. Inilah yang kita minta supaya anak-anak muda teruskan. Program-program TVET ni banyak ditawarkan di Kiat Mara, di IKM, di IKBN, memang banyak tuan-tuan. Sebab itulah kita katakan, kalau kamu berminat bermotor, berkonvoi, ikut event Sabah Motor Day, jangan hentikan di situ tuan-tuan. Itulah peranan kita di Barisan Nasional. Kita memikirkan soal ini. Tidak ada parti sayap-sayap lain, baik di Warisan ke di GRS, yang membicarakan soal anak muda punya masa depan. Cubalah cek di mana-mana. Kalau kita sebagai perbandingan, kalau di JRS, di Warisan, diorang punya konten di TikTok hanya mengumpat, hanya diorang buat apa ni, memfitnah, itu saja. Tetapi di Barisan Nasional tuan-tuan, dukunglah kami di Barisan Nasional.
anak-anak muda sekalian. Kerana di dalam Barisan Nasional lah yang serius untuk berbicara soal masa depan anak muda. Seminit lagi. Pertama, keduanya, moderator. Kalau lah berkaitan dengan belia-belia wanis, kalau lah minat ataupun aktiviti hariannya berdandan ke, bersolek ke, buat rambut, jangan hentikan di setakat itu saja. Mari datang. Pergi ambil kursus, pergi ambil pinjaman, pergi ambil bantuan untuk buka salon ke, apakah, pelbagai aktiviti. Kita minta supaya kita untuk dalam mewujudkan peluang penambahan pendapatan ni, belia-belia anak muda dia perlu ada kemahiran. Inilah kita punya hala tuju Barisan Nasional, Pemuda Anual Barisan Nasional. Ceburkan diri di dalam bidang nasional. Barisan dalam TVN. Kita memang sedih tuan-tuan, kalau kita tengok dulu di zaman Barisan Nasional, tidaklah kita nampak sangat sukul dalam urusan pembangunan anak muda ni. Kalau dijadikan perbandingan pula, kenapa kita lihat kerajaan JRS ni seolah-olah gagal untuk menguruskan belia dan anak mudanya? Satu saja jawapannya tuan-tuan, lihat saya pada menteri dia sekarang. KBS, menteri dia siapa tuan-tuan? Menteri dia orang tua. Minta maaflah, bukan tidak hormat kepada orang-orang tua, tetapi sepatutnya KBS ni orang muda lah yang duduk. Betul. Sebab itulah kenapa Barisan Nasional dalam penawaran calon anak-anak muda dia 50% akan dicalonkan tu dari kalangan anak-anak muda. Jadi kita di Barisan Nasional, Pemuda Anual Barisan Nasional memintalah, kalaulah Barisan Nasional ini memerintah lagi, akan datang insyaAllah kita akan memerintah, kita minta Kementerian Belia Sukan ni bagilah sama orang muda, bagilah kepada saudara Azwan kalau beliau tanding. Setuju sekali. Setuju tak? Setuju. Biarlah orang muda urus orang muda. Ya. Kegagalan Barisan Nasional, kegagalan DRS itulah terlihatnya apabila dia menyusut kementerian pun tidak pandai. Kau bagilah orang itu begitu, bukanlah diurusnya orang muda, urusannya urusan lain. Itu salah satu aspirasi kita di Barisan Nasional. Ya, betul. Datanglah kepada Barisan Nasional, kerana hanya Barisan Nasional sajalah yang benar-benar serius memikirkan soal urusan anak muda tuan-tuan. Sekian. Terima kasih kepada panelis kita Saudara Arsyad, Exco Pemuda UMNO Malaysia. Bila dia jawab tu berdegar-degar dia punya jawapan tu. Sebab apa? Beliau banyak keluar di media sosial kepada para viewers. Mungkin di Pemuda UMNO Sabah yang selalu mengecam kami ini di dalam live TikTok. Dengarlah jawapan soalan ini sudah balik-balik sudah keluar di media sosial. Dan jawapan sudah balik-balik keluar di media sosial. Dan hari ini kita bawa soalan dan jawapan itu secara live di depan mata tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey kan semua? Masih okey lagi kan? Tengok-tengok anak muda di sini ramai, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah, brother-brother, sister-sister semua sini semangat mendengar soalan dan jawapan yang diberikan oleh para panelis kita. Dan begitulah sedikit sebanyak tentang anak muda. Kalau kita boleh beralih kepada panelis yang seterusnya, Saudara Azwan, dengan soalan yang berbunyi, bagaimana Saudara Azwan melihat perbezaan antara pentadbiran Barisan Nasional dengan kerajaan selepasnya seperti Warisan dan GRS dari segi pencapaian pembangunan, kestabilan politik serta keprihatinan terhadap rakyat Kota Belud khususnya. Silakan. 20 minit. Boleh 20 minit. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator. Kalau ditanya soal berapa perbezaan antara Kerajaan Barisan Nasional BN dengan Kerajaan Warisan, Kerajaan GRS, saya rasa, bukan lagi rasa, memang terlalu jauh, banyak sangat beza. Kalau tuan-tuan perempuan masih ingat lagi
detik 2018 apabila runtuhnya Kerajaan Barisan Nasional bukan kerana BN kalah, tetapi di atas pengkhianatan wakil-wakil rakyat yang melompat dan menyokong warisan untuk warisan bentuk kerajaan pada masa itu. Saya boleh rasakan masa itu dalam keadaan cuaca yang terang menjadi gelap. Betul? Saya nampak pada masa itu warisan hanya melakukan sabah ubah, akhirnya benar betul-betul berubah keadaan Sabah pada masa itu. Yang ada pada masa itu mereka hanya pergi ke majlis-majlis kerajaan, pergi ke kenduri-kenduri kawin, pergi ke majlis-majlis kenduri kendara, pakai logo parti warisan. Bayangkan, pergi mandi badak pak, pakai baju warisan. Bayangkan tuan-tuan, bila rakyat minta bantu dengan pemimpin parti warisan pada masa itu, boleh-boleh mereka kata, "Pukam tak ada tu salih, makukam deh. Pukam tak pemimpin UMNO." Kalau begitu bagus bagi kerajaan ini UMNO Barisan Nasional, betul atau tidak? Sebab mereka juga tidak boleh membantu rakyat, hanya tahu, hanya lantang bersuara Sabah ubah, dan hari ini selamatkan Sabah. Saya rasa bukan selamatkan Sabah yang ngam, selamatkan warisan. Betul atau tidak? Sebab mau selamatkan Sabah, apa yang mau diselamatkan? Sabah ini alhamdulillah aman, damai, sejahtera. InsyaAllah dalam pentadbiran UMNO Barisan Nasional akan terus membangun seperti mana yang telah dirancang zaman bosku Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita sambung yang terkendala. Bayangkan, kita yang mau selamatkan ini warisan. Karena warisan sudah goyang, tidak selamat. Tapi biarlah. Yang penting sekarang ini UMNO Barisan Nasional kena menerajui semula kerajaan di sana di bawah JRS. Kebanyakan pemimpin JRS ini tidak pernah jadi pembangkang. Kali ini kasih rasa jadi pembangkang lah. Betul tak? Yang ada di depan ini semua ini pemimpin-pemimpin UMNO yang setia, pemimpin-pemimpin UMNO yang telah diuji ketahanan mental dan fisikal, telah diuji menjadi pembangkang. InsyaAllah dengan ujian Allah itu kita semua mendapat kekuatan untuk terus membela nasib rakyat Sabah. JRS, apa yang mereka dapat buat? Tengoklah jalan berlubang-lubang macam di bulan. Pentadbiran dan tata kelola ke laut. Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan beratus juta ringgit untuk Sabah. Kerajaan Persekutuan. Tetapi apa yang berlaku? Beratus projek di Sabah yang terbengkalai, yang tidak dilaksanakan, yang gagal dilaksanakan. Zaman UMNO Barisan Nasional dulu mana ada tuan-tuan? Lepas tu orang kata ini jalan ni daripada BN. Amanlah brother. BN buat jalan itu cantik-cantik, memanglah perlu maintenance. Kalau kamu punya pentadbiran bagus, jalan itu sentiasa dijaga. Dulu tidak juga seteruk begitu. Hari ini jalan di Sabah ni teruk, air elektrik teruk. Betullah apa yang dikatakan saudara Aziz tadi. Apabila warisan perintah saja tuan-tuan, dia batalkan semua kontraktor Pen Borneo, dia batalkan semua kontraktor yang melaksanakan loji rawatan air. Dia batalkan semua.
Dan akhirnya Sarawak sudah 100% siap Pen Borneo, Sabah masih lagi ketinggalan. Mereka melaung-laungkan Sabah Posaban, kita juga menyokong Sabah Posabahan. Kita juga anak Sabah. Kita bukan orang Semenanjung. Kita juga mempertahankan orang Sabah. Rakyat di bawah juga datang dengan kita, mohon bantuan, kita bantu. Datang dengan Datuk Saleh bantu tanpa gagal, insya Allah dia bantu. Betul tuan-tuan? Sebab itu saya amat yakin apabila UMNO Barisan Nasional diberi kepercayaan semula, pastinya kita boleh buat jauh lebih baik daripada warisan dan juga kerajaan GRS, insya Allah. Mereka yang ada dalam GRS juga bersama-sama dengan kita sesuatu ketika yang dahulu. Tapi insya Allah, yakinlah kita bahwasanya BN lah adalah parti perjuangan, parti yang benar-benar ikhlas membantu dan menyelesaikan masalah rakyat, parti yang benar-benar boleh membawa pembangunan di Sabah dan khususnya di Kota Belud ini. Kita tidak perlu, kalau tuan-tuan dorang punya naratif, dorang bawa naratif kebencian kepada orang-orang saudara-saudara kita di Semenanjung. Mana ngam? Mana ada dorang kata Sabah Posaban mau jadi macam Sarawak. Coba tuan-tuan, puan-puan tengok di YouTube kah, tengok di mana-mana lah, Facebook kah, TikTok kah, adakah pemimpin Sarawak maki, hamun, hina orang Malaya? Tiada. Tapi mereka mewujudkan satu hubungan yang baik dengan pimpinan kerajaan pusat. Tapi di Sabah ini pemimpin parti tempatan hanya membawa naratif kebencian. Kerana apa? Kerana mau berkuasa semata-mata. Takut hilang jawatan. Sebab apa? Tidak biasa pembangkang. Mereka mahukan kuasa saja. Sudah dapat kuasa, pergi di KL, pergi Putrajaya, cium tangan juga. Jadi itu saya sangat yakin Barisan Nasional ada parti yang mampu membawa kestabilan politik. Kenapa Sarawak agak ke depan sedikit dengan Sabah berbanding Sabah? Kerana kestabilan politik mereka. Kalau warisan itu stabil, mana mungkin warisan hanya memerintah 2 tahun? Betul? Kalau ini dulu ni betul lah apa Datuk Saleh kata tadi. Kalau Tan Sri Muhyiddin masih jadi Perdana Menteri, tidak akan ada ini PGRS, ini GRS, ini tiada ini. Tiada. Tapi oleh kerana Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, cepat-cepat mereka keluar daripada bersatu, tubuh parti PGRS kerana mau kekal kuasa. Itu saja. Kerana mereka takut jadi pembangkang. Jadi saya rasa kerajaan hari ini juga tidak stabil sebab dua sudah parti yang telah keluar meninggalkan parti GRS. Jadi tidak stabil. Tapi UMNO Barisan Nasional, pemimpin datang dan pergi. Mereka keluar, insya Allah akan ada pengganti. Kerana UMNO ini berstruktur. Dan kerana perjuangan UMNO ini ikhlas. UMNO ini parti keramat, bukannya parti tepi jalan. UMNO ini parti yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Jadi saya menjawab sudah soalan. Sudah menjawab. Ya, okey. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih bagi pihak UMNO bahagian Kota Belud. Ucapkan banyak terima kasih kepada
Gerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah yang berjaya mengadakan kita punya live podcast pada malam ini. Juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Badan Penerangan Negeri yang juga bersama-sama dalam menjalankan program kita ini. Juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Pakcik Juni. Mana Pakcik Juni? Ketua PDM Ambung, dan juga seluruh warga PDM Ambung datang daripada Kampung Ambung, Kampung Pituru Darat, Kampung Pituru Laut yang sanggup hadir ke sini pada malam ini. Terima kasih juga kepada pemuda-pemuda UMNO dan juga Barisan Nasional Kota Belud yang juga terus support kita punya program daripada siang tadi dan sehinggalah malam ini. Terima kasih banyak kepada Datuk Ayan Aziz selaku Ketua Sekretariat War Room UMNO Negeri Sabah yang sentiasa bertungkus lumus dalam menjayakan apa juga aktiviti-aktiviti dan program UMNO Barisan Nasional. Kerana tuan-tuan, kita balik lepas ini, kita kempen anak-anak kita, anak-anak buah kita, saudara mara kita, bukan saja yang ada di PDM Ambung, tapi di luar kawasan PDM Ambung, mungkin di luar kawasan Dul Usukan. Kempenlah kita kerana UMNO bertanding 3 kerusi di Kota Belud. Dul Usukan, Dul Terpasuk dan Pintasan, insya-Allah. Jadi kita mahu menangkan, ketiga-tiga kerusi yang UMNO Barisan Nasional tandingi pada PRN 17 akan datang ini. InsyaAllah, kalau 3 kerusi ini menang, insyaAllah Parlimen P169 Kota Belud milik UMNO Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Kita kena buktikan, tuan-tuan. Kita kena kembalikan semula UMNO Barisan Nasional. Kalau kita mau, nasib anak-anak generasi akan datang terbela. Tidak ada pilihan lain. Dan ini ada pilihan raya kali ini adalah merupakan mother of all election, ibu segala pilihan raya. Disinilah penentu kepada masa depan UMNO Barisan Nasional Sabah. Sebab itu UMNO merupakan anak sulung, di usukan ini merupakan anak sulung UMNO Negeri Sabah. Kita wajib pertahankan. Pulang beritahu anak-anak kita, beritahu apa yang telah kami cakap pada malam ini, beritahu kepada mereka. Kita kena sokong, kita kasih balik Barisan Nasional, kasih naik balik BN. Boleh atau tidak? Radu tetap, radu sampai menang. Terima kasih. Terima kasih. Jawapannya Saudara Azwan, Ketua UMNO bahagian Kota Belud. Begitulah jawapan yang kita utarakan, soalan yang kita utarakan. Perbezaan pentadbiran 3 parti ini, Barisan Nasional, Warisan dan JRS, dan sudah dijawab oleh Saudara Azwan. Kalau boleh saya angkat satu komen daripada viewers di TikTok baru saja tadi, iaitu daripada Saudara Aris Ilyas. Dia cakap 30 tahun sudah kamu memerintah. Barisan Nasional ni sudah 30 tahun memerintah di Sabah. Apa yang kamu buat? Apa yang Barisan Nasional buat selama 30 tahun? Dia bawa pembangunan, dia bawa pendidikan. Dan saya faham apa maksud dia. Tidak ada sebarang pembangunan yang dibawa selama Barisan Nasional memerintah 30 tahun. Kalau kamu mau tahu, selama 30 tahun Barisan Nasional memerintah di Sabah ni, pemimpin-pemimpinnya adalah daripada parti-parti yang sudah ada di sebelah tu, Warisan dan JRS. Apa yang sebutlah? Dalam pemerintahan 30 tahun Barisan Nasional tu, mereka tu ada di dalam kepimpinan Barisan Nasional. Dan sekarang apa yang Saudara Azwan cakap, mereka tidak boleh menjadi pembangkang. Mereka tidak biasa sekiranya mereka tidak mempunyai kuasa. Jadi mereka tubuhkan parti-parti yang ada seperti ini. Kalau betul pegang kepada slogan Sabah for Sabah, why not Parti Impian Sabah? Why not Parti Cinta Sabah? Banyak parti lokal Sabah. Tapi kita bawa Parti Nasional, Barisan Nasional di Sabah ini kerana apa? Kerana kita mempunyai 80% muka-muka baru. Betul ke tidak?
pemimpin-pemimpin yang akan bawa hala tuju negeri Sabah kita dan berpandukan Malaysia yang gemilang dan tercinta. Jadi kita buka tanpa membuang masa, kita buka kepada para tetamu yang datang soalan dan dijawab oleh para panelis kita. Kalau ada soalan, mungkin kita boleh buka 1 atau 2 soalan. Kalau mendapat sambutan, mungkin kita akan lebih daripada 2 atau 1 soalan. Boleh? Bang, ada soalan? Kita buka pentas kepada tetamu-tetamu yang hadir. Kalau ada soalan yang mau disoal, mungkin ada kecelaruan, mungkin ada persoalan yang selama ini tidak terjawab, dan kita sudah bawakan ketua bahagian kita orang muda, aktivis kita anak muda, orang muda, juru teknik, orang profesional, orang muda. Kita ada juru teknik, juru terada, engineer. Kalau dalam bahasa kampung kami engineer. Exco Pemuda UMNO Malaysia, orang muda. Kalau ada soalan-soalan, boleh dijawab oleh dorang ni. Ada soalan di live. Okey, kalau tiada kita angkat soalan di live ni lah. Tiada. Okeylah. Tiada soalan daripada tetamu-tetamu kita, tiada. Okey, kalau begitu kita jangan buang masa. Kita bagi kepada Dato' Air Aziz sekali lagi. Saya ada soalan tu. Saya mau Dato' jawab. Sebab saya tengok Dato' ni macam buku. Saya tengok input terlalu banyak sampai saya tercengang kalau dia bercakap. Soalannya tu saya mau tanya sini untuk para viewers kita di media sosial dan juga para tetamu yang datang pada malam ini. Apa pendapat Dato' dengan slogan Sabah for Sabahan? Apa pendapat Dato'? Kalau boleh jawab, silakan tu. 5 minit, 6 minit, 7 minit, 8 minit lah tu last bagi. Boleh saya jawab duduk? Oh, boleh tu, boleh, silakan. Sebab kalau berdiri ni macam bersemangat, betul? Ya, betul. Dia begini, Fendi, kita kena faham satu perkara, bahawa UMNO Barisan Nasional ini, dia bukan datang macam datang pergi Sabah ini mau jajah Sabah, tidak. Kalau mungkin ada yang ingat bahawa UMNO BN ini datang sebab dijemput oleh para pimpinan parti-parti lokal. Ketika itu Parti Berjaya dan Parti USNO. Kenapa dia jemput? Sebab dia melihat terutamanya golongan Bumi-Putera Islam ini berpecah-pecah. Dia tidak dapat sebab dia ketika itu menentang juga Parti Bersatu Sabah. Berpecah orang-orang Sabah ketika itu. Dan mereka melihat mereka perlu memanggil UMNO untuk menyatukan 2 parti Bumi-Putera Islam yang besar, yaitu Parti Berjaya dan Parti USNO. Dijemput masuk. Maknanya UMNO di Sabah ini atas jemputan para pemimpin di Sabah. UMNO di Sabah ini hasil bergabungan kesatuan anak-anak Sabah di dalam parti UMNO sekarang ini. Ini orang-orang Sabah, bukan orang parti Melayu ini tiba-tiba datang. Dan kita mempunyai otonomi. Apapun kita buat adalah hasrat daripada pemimpin kita, bukan parti Melayu. Anda pernah parti Melayu menjajah kita? Mana si Pendi? Betul kan? Jadi itu saya mau kasih paham bahwa UMNO di Sabah ini adalah atas jemputan. Kenapa dia jemput? Untuk menyatukan Bumi-Putera Islam khususnya di Sabah. Dan apa yang berlaku selepas itu? Kita dapat juga bawa PBS masuk ke dalam Barisan Nasional. Akhirnya kita capai kestabilan politik yang sangat lama. 94 kita memerintah negeri ini melalui UMNO Barisan Nasional dan parti-parti lain, parti PBS, parti akar juga ketika itu ada, SFPB ada. Kita capai kestabilan politik, kita dapat bina UMS, kita dapat bina banyak prasarana, naikkan anak-anak kita jadi juruterana, jadi peguam, jadi doktor dan sebagainya. Kan anak-anak ini juga akan balik ke kampung memajukan kampungnya. Orang kata Sabah for Sabahan. Kenapa dan pilihan rakyat tiba-tiba baru Sabah for Sabahan? Tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, adik-adik semua, saya tanya, Sabah for Sabahan ini adalah slogan yang cukup bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Kalau
kalau kita sudah mulai memulakan slogan berbahaya seperti ini, main ke negerian, anak-anak kita ada yang kerja di Semenanjung, ada yang kerja di Sarawak, ratusan ribu ini. Kalau kita mulai main ke negerian, kita mesti Sabah Pusabahan. Orang Semenanjung, orang Malaya, jangan kamu turun di Sabah, pergi pulang kamu Malaya. Bolehkah begitu? Jadi kalau dia balas anak-anak kita, ratusan ribu yang kerja di kerajaan persekutuan, yang kerja dengan private, kerja swasta di sana. Kalau kita mulai main ke negerian di sini, orang Johor pula bilang di sana, kamu orang Sabah, Sabah Pusabahan, pulang kamu pergi Sabah. Jadi apa jadi sama anak-anak kita di sana? Kalau orang Selangor bilang, pulang kamu Sabah. Kamu kan Sabah Pusabahan, kan negerian kamu tinggi. Kalau Semenanjung bilang, mana-mana anak kita yang belajar di sana, mana anak-anak kita yang berniaga di sana, kena diskriminasi kita, kena boikot kita. Pulang kamu ke Sabah. Kan ini, slogan ini, saya tahu kenapa parti JRS rumah kita gasak. Ini parti Staringnya lah yang paling kuat. Bilang Sabah Pusabahan. Ya, saya tahu kenapa dia sebut Sabah Pusabahan. Sebab dia mau undi. Tapi adilkah sama anak-anak kita yang tidak berpolitik ini? Dia main untuk meraih undi, akhirnya yang mati anak-anak kita. Karena diskriminasi di sana. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita terbawa-bawa ini. Negara Malaysia ini negara kita juga. Suatu hari nanti akan ada anak-anak Sabah yang akan jadi Perdana Menteri. Kenapa saya bilang? Sebab Malaysia ini negara kita. Negeri Pulau Pinang yang kecil itu pun boleh ada 2 Perdana Menteri. Kenapa Sabah tidak boleh? Tidakkah kita pernah terfikir bahwa suatu hari nanti akan ada anak-anak Sabah yang akan jadi Perdana Menteri? Boleh. Ini tidak mustahil. Cuma yang saya sakit hati betul sama pemain-pemain politik ini, karena dia mau undi, dia main Sabah Pusabahan, ada lagi satu. Dia mau selamatkan Sabah. Kenapa saya sakit hati ya? Kalau pasal politik, UMNO, Pakatan Harapan, pulang kamu pergi Malaya. Ini tempat kami, Sabah Pusabahan. Kami mau tuntut ini Sabah Pusabahan. Itu boleh. Mungkin paham. Tapi kau kena konsisten. Jangan kalau pasal berniaga kau jemput daripada negeri lain. Kan kau mesti Sabah Pusabahan juga. Jangan kau bilang kamu bila berniaga buka kilang sini kau jemput daripada negara luar. Kan kau bilang mau Sabah Pusabahan. Ada satu lagi itu, moderator. Apa tuh? Kalau pasal rasuah, mau ambil duit, dia tidak kira Sabah Pusabahan. Dia seorang Semenanjung pun dia terima. Mana boleh begitu kan? Kalau mau Sabah Pusabahan kena konsisten. Parti politik oke, buang. Tidak mau parti dari Semenanjung ini. Tidak mau. Orang mau bagi rasuah tidak boleh. Kau bukan orang Sabah. Kami mau orang Sabah saja yang bagi rasuah. Tapi tidak berlaku. Tidak konsisten. Mati kita kalau begitu. Jadi tuan-tuan dan puan, UMNO Barisan Nasional ini mana ada orang Semenanjung. Itu sebab kita buat, kita juga nih. Kau bilang Sabah Pusabahan, kami menengkah, kamu kalahkah. Sama juga kita juga nih. Kita mau bangunkan Sabah ini. Ada lagi anak-anak kita yang masih ketinggalan ini, kita mau bangunkan. Kau mau selamatkan Sabah, sama-sama kita selamatkan. Jangan kita berkonfrontasi dengan persekutuan. Kita bilang kita mau tolak dia. Dia barangkali lupa. Apabila daripada negara lain mau buat pelaburan di negeri di Malaysia ini, dia akan berunding dengan kerajaan persekutuan. Jadi bila kerajaan persekutuan mau berunding, kita kalau di sini berkonfrontasi, kita tidak mau orang Semenanjung. Jadi di sana kalau mau buka kilang, di sana tidak boleh, terlampau juga dari ini. Melampau jangan, jadi dia bawa pembangunan itu. Mungkin dia bawa pergi Pulau Pinang, boleh dia bawa pergi Pinang. Siapa yang rugi? Kita juga. Jadi saya moderator lebih sudah 5 menit. Lebih sudah tuh, kasih kau 30 saat lagi. Saya itu saja. Apapun dia tuan-tuan dan puan, Barisan Nasional ini memang sudah terbukti track record dia. Zaman Busko semua ini sudah memang terbukti. Kita tahu apa kita mau bangunkan. Kita bina pendudukan dunia bukan untuk orang Semenanjung, untuk orang Sabah. Di
kita bina university, kita bina sekolah-sekolah ini bukan untuk semenanjung, untuk orang-orang kita juga, anak-anak kita dapat ilmu, dapat pendidikan, balik ke kampung, membangunkan kampung-kampung kita. Inilah hasil kita daripada dulu sampai sekarang. Janganlah kita hanya mau undi, kita kasih mati anak-anak Sabah. Itu tidak betul. Saya ingat itu saja. Ya, betul. Terima kasih Dato' Air Aziz. Itulah jawapannya sedikit sebanyak input yang kita dapat pada malam ini. Karena apa yang dicakap oleh Dato' Air Aziz tu, slogan for Sabahan tu, kalau boleh janganlah kita terlibat dengan naratif di luar sana. Sebab kita pun semua orang Sabah. Kita asal daripada Sabah, kamu asal daripada Kota Belut, saya daripada Sandakan, Kota Marudu, Papar, dan banyak lagi yang ada di sini. Semua berasal daripada Sabah. Naratif yang dimainkan tu hanyalah mereka takut Barisan Nasional memerintah. Sebab apa? Bila Barisan Nasional memerintah, maka segala kemajuan negeri kita dapat diangkat. Dasar-dasar yang mau dicapai itu akan terjadi sekiranya Barisan Nasional diberi mandat sekali lagi. Okey, kita tanya sekali lagi kalau ada soalan. Ada satu orang kampung asal daripada sini. Kalau boleh bagi tahu kepada para panelis kita soalan yang mau ditujukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang hadir bukanlah salang-salang orangnya. Saya sebenarnya ingin menimbulkan satu keraguan, dan saya pun selaku orang muda mau bertanya kepada moderator tentang politik kebencian yang sedang ditanam oleh parti-parti politik ini. Adakah politik sebegini sebenarnya dibawa juga oleh sentimen pribadi daripada setiap calon, ataupun ia cuma mengangkat sebuah cara untuk mengambil kemenangan daripada sentimen yang dimainkan ini? Sekian, terima kasih. Okey, soalan yang berbunyi sedemikian. Siapa yang boleh jawab? Mungkin inilah soalan terakhir sebelum kita tutup kita punya sesi town hall. Saudara Asmara boleh jawab? Okey, silakan. Berdirilah, segera. Terima kasih. Ini ketua pemuda kita, ketua pemuda ini Saudara Samri. Muda betul lagi berbanding saya. Ya, kalau diorang tidak kasih marah hati rakyat ini, kalau tidak bermain sentimen, kan, maka susah diorang kasih kalah UMNO Barisan Nasional ini. Diorang kalau mau bercakap tentang pembangunan, tentang track record, diorang tidak ada. Payah. Kita tengok PBS pada tahun 86 memerintah 2 penggal. Termasuk Jeffrey Kitingan pun pegang Yayasan Sabah. Bercakap ini gagal tamunan maju. Sebab itu untuk mengalahkan Barisan Nasional ini dikasih marah hati rakyat ini. Buatlah slogan sana, slogan sini. Sabah kita punya. Jadi siapa punya Sabah ini? PTI? Bukan PTI punya. Siapa punya? Orang Perak? Tidak. Memang kita punya. Sabah kok Sabah. Jadi memang Sabah ini kita punya, Pak. Aku kadang-kadang lucu-lucu, Pak. Semata-mata kerana mau undi, bawa slogan-slogan begitu, tetapi realitinya bila memimpin, tiada apa-apa kita nampak, Pak. Dong cakap baru setahun, 2 tahun. Ni Datuk Seri Panglima Saletun Said Keruak tahun 1994 menggantikan Tun Sakaran menjadi Ketua Menteri sekejap. Pada ketika tempo baru Barisan Nasional jadi kerajaan selepas mengarahkan PBS. Duit kerajaan negeri ini tidak ada. Tidak ada. Dengan tidak ada, tidak sampai 2 tahun pun jalan raya itu kasih pendek itu pada ketika Barisan Nasional dipimpin Datuk Seri Panglima Saletun Said Keruak. UMS itu tanah ada dirancang pada ketika Datuk Seri Panglima Saletun Said Keruak. Tanah 5.000 ini kepada KKIP ini supaya pelaburan datang pada ketika Datuk Seri Panglima Saletun Said Keruak menjadi Ketua Menteri. Umur muda pada ketika itu dengan duit kerajaan negeri tidak ada. Pada masa itu bagaimana Datuk Seri Panglima Saleh strukturkan sistem kerajaan ini, pejabat awam ini, sebab pada zaman PBS dia kontradik dengan kerajaan persekutuan, dikasih gaduh. Strukturkan
jawatan kerajaan apa semua ini supaya ada hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Yang akhirnya Ketua Menteri selepas itu mudah untuk membuat kerja, Pak. Saya tidak paham penggaduh ini, Pak. Dalam Al-Fatihah kita baca ini kan, puji-pujian, Pak. Selepas memuji baru meminta. Dia tidak ada maki-makian, baru meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Sebelum itu banyak pujian-pujian kepada Allah. Tetapi memuji-muji itu perkara yang betul, bukan mengejek. Jadi UMNO Barisan Nasional ini karena kita ini tidak pernah bersentimen, tidak perlu kita kasih marah rakyat ini. Barisan Nasional ini ada banyak parti di dalamnya, kita kasih stabil ini politik. UMNO ini tidak tamah. Parti ini platform saja, dia bukanlah agama untuk kita taksub. Dia bukan agama, dia platform. Untuk kita duduk di situ itu berpolitik. Bila kita berpolitik akhirnya menjadi kerajaan. Kerajaan ini membentuk polisi dan dasar yang saya sebut tadi itu sebagai buat klinik 1 Malaysia, buat bagi bantuan print, pemandu taksi dapat 8 biji tayar, dapat lagi ikan minyak, kan, slim, voucher buku 1 Malaysia. Ada banyak dasar UMNO Barisan Nasional, Adam 50, UTC, RPC. Kalau saya cakap ini habis masa cakap pasal dasar Barisan Nasional ya. Betul. Jadi akhirnya orang tidak mampu untuk berujar pasal perkara itu. Dia kasih senang ini, kasih rusak akal kita ini, kasih panas hati dia, geng. Itu saja. Kalau tidak susah. Apalagi cara mau kasih kalah UMNO Barisan Nasional? PPNS tempat orang duduk itu UMNO Barisan Nasional yang buat. Ruang bersidang itu di SICC itu hentam Pati Melaya. Ada lagi pemimpin dapat sebut siapa bekerja sama dengan Pati Melaya pengkhianat. Hari ini terpaksa telat tarik barang tahap dia, Pak. Bercakap di SICC itu PN juga buat. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan kita kena rasional. Sekali lagi saya tegaskan, saya bersetuju dengan Datuk Seri Panglima Saleh. Yang paling penting utak ini. Pemimpin yang ada utak, kasih stabil kerajaan ini, kasih stabil politik ini, dia mampu merancang, memberi perancangan yang bercakap, berjanji dia tunaikan. Datuk Seri Panglima Saleh ketika pilihan raya tahun 2020, berkat itu akan terbiasa. Dia janji apa? Kita buat, dia kata, satu center, dia kata, bila saya menang. Dia buat SSK Center. Hari ini SSK Center ini buat banyak program. Bukan sekadar memudahkan golongan-golongan belia, persatuan dan sebagainya, termasuk agensi kerajaan. Nih, mengurangkan kos ini membuat program, malah membantu lagi, tajah lagi beberapa program. Malamnya yang bantu begitu banyak itu juga paling banyak kena maki. Sandi, Pak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tenang dalam perkara ini. Kita kena tenang. Yang bercakap ini bergegar-gegar ini, saya tidak nampak pun apa benda yang dia buat. Loh, sekolah SMK Agama Tun Said itu 50 ekar lebih ini Tun Said. Datuk Seri Panglima Saleh bagi. Tuh jalan di Pekan Kota Blut itu ada jalan bypass dekat masjid itu kasih kurang ke kesesakan itu. Datuk Seri Panglima bagi jatahnya. Pernah ada yang war-war? Tidak ada masjid yang tidak pernah dibantu, tidak ada surau tidak pernah dibantu, tidak ada persatuan berdaftar tidak pernah dibantu, persatuan tidak berdaftar pun tidak ada yang tidak dibantu ini. Banyak perkara bantuan-bantuan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said, tetapi saya paham. Mungkin dia dihantam sebenarnya kerana dia banyak membantu masyarakat kita. Banyak sumbangan dia. Sebab dia hadir bukan kerana sentimen, dia hadir kerana dengan visi dia. Kadang-kadang orang bercakap kami tidak jadi menteri, sebab itu kamu tidak layak dipilih menjadi pemimpin. Sebab Datuk Seri Panglima Saleh kalau menang, confirm menjadi menteri. Bila ada menteri, baru kita ni. Ni cerita, waktu jadi FCMC tahun 2015 lah, pilihan rakyat Datuk Seri Panglima tidak jadi adun. Tetapi takdir Allah letak dia diangkat menjadi Menteri Komunikasi di zaman Datuk Seri Najib. Kalau tidak menjadi Menteri Komunikasi, minta maaf kita punya talent internet ini. Baca laporan daripada MCMC. Saifon, cek banjir dulu. Dulu kita ini kan pergi tengok sungai, Pak. Buat teknologi.
buat lagi menara. Berapa banyak tambahan menara-menara telekomunikasi ini. Kalau kena di tanah kita ini sampai mati itu selagi menara itu tidak kena selari dapat kita bulanan lah. Selain daripada talian telekomunikasi. Ini banyak perkara kalau saya sebut sebenarnya. Tapi masa tidak mengizinkan. Ini kan, ini pentingnya kita kalau kita memilih pemimpin ini pastikan pemimpin yang bukan bermain sentimen. Tidak apa-apa kita dapat, percayalah. Tetapi kalau kita melatih dan untung sudah, khususnya dalam konteks Kota Blut ini, khususnya macam di Sempurna, bagaimanapun Sapi Abdali akan dia angkat Pak. Di Tuaran bagaimanapun diangkat juga Datuk Seri Haji ini. Di Lamang dan Tumpuk. Kita sudah ada satu pemimpin di sini ini yang wajar kita pertahan dan angkat lagi supaya sebenarnya dengan mengangkat pemimpin ini track record mengatakan bahwasanya Datuk Seri Panglima Saleh ini dia bantu di saat jadi kerajaan jadi pembangkang pun. Dia sentiasa membantu, sentiasa ada. Minit yang terakhir. Sebab pemimpin ini hadir bukan kerana sentimen. Pemimpin ini hadir kerana ada credibility dia. Dia ada pemikiran dia ada perancangan dia. Dan dia tunaikan apa yang dia janji. Walaupun ketika pandemik ketika itu berhabis juga paksa supaya SSK Center itu siapkan juga. Sebab ini janji dia. Dan pemimpin yang konsisten mematuhi masa. Dan si Panglima Saleh daripada tahun 2020 waktu saya mahasiswa lagi presiden. Anak-anak Sabah. Kalau dia janji datang pukul 7, 6.30 ada sudah di situ. Konsisten sampai sekarang. Jadi pemimpin begini inilah ciri-ciri pemimpin yang bukan bergerak dari pembelit ataupun naik bukan kerana prestasinya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sentimen yang dibawa dengan slogan ini, percayalah orang begini ini tidak mampu membuat apa-apa pun. Kita tidak akan maju dengan salam-salam cium tangan, duduk-duduk sepulang di dapur itu. Tidak. Peluk-peluk itu tidak. Tidak begitu. Tetapi kalau dia hadir, dia tahu apa dia buat, dia bagi perancangan, datang dengan idea, datang dengan polisi, datang dengan dasar, bagi tahu cara bagaimana untuk maju. InsyaAllah barulah pemimpin itu hebat. Sebab itu saya mempertahankan UMNO Barisan Nasional. Sebab kita ada pemimpin seperti Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said. Apalagi pada ketika ini Barisan Nasional ini parti lama, tetapi dia memiliki pemimpin-pemimpin yang baru, yang muda. Azwan, Saudara Azwan, Ketua UMNO bagian saya, lebih tua saya daripada dia ataupun lebih berumur. Muda. UMNO Barisan Nasional, dia angkat orang muda, dia angkat orang baru. Dia parti yang lama, tetapi parti sekarang ini parti baru, tapi golongan-golongan politik dinosaur berkumpul di situ. Akhirnya menutup peluang orang-orang muda, orang-orang baru untuk ke depan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tenang-tenang bila dia main sentimen. Kasih marah hati kita, kasih rosak akal kita. Yakinlah UMNO Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin kita ini daripada kalangan yang berpengalaman seperti Datuk Seri Panglima Saleh, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaruddin, kita ada Datuk Seri Panglima Rahman, dan kita ada pemimpin-pemimpin muda seperti Ayah Rasul Karnain, Ketua UMNO bagian saya di Barisan Pemimpin Muda ESCO ini. Kalau ini main sentimen Sabah, ampunlah orang Johor tidak mudik ini. Kalau Datuk Syafiq ini main Sabah, tidak itu jadi naik presiden UMNO itu. Tidak itu. Tapi bila kalah, pandai dia cari itu. Sebab itu sentimen yang dimainkan, slogan dimain itu bukan sebenar-benarnya untuk memajukan negeri ini, tempat ini, orang kita. Tidak. Dia untuk mau kuasa sahaja. Akhirnya, tidak apa-apa dia boleh buat. Yelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap saudara, semangat itu. Begitulah dia punya jawaban daripada tetamu yang hadir pada malam ini. Jadi begitulah jawaban daripada penulis-penulis yang ada pada malam ini. Soalan pun ada yang panas, ada yang suam, ada yang kencang, dan dijawab oleh para penulis. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kerana kesatuan itu perlu, kita raihkan demokrasi, kita elakkan kontroversi. Kalau boleh saya share satu penceritaan di sini sebelum kita tutup tentang Tapak Sulaiman.
Kerana apa saya mau cerita tentang Tapak Sulaiman ini, tuan-tuan dan puan-puan? Di sepanjang pantai ini ada seorang anak muda, kelihatan oleh seorang yang berumur lah, yaitu seorang pakcik lah. Dia nampak anak muda ni melemparkan Tapak Sulaiman ini ke dalam lautan, ke dalam air, kembalikan dia ke dalam air, sebab waktu itu air pasang. Jadi dia tengok Tapak Sulaiman ni akan mati. Dia pelan-pelan, beribu ni Tapak Sulaiman ni di pantai ini. Jadi beliau ni cakap, "Nak," dia cakap, "kenapa kau pergi buat kerja ni satu orang? Tiada guna ni, dah lama lagi." Dia cakap, "Ini air laut makin jauh ni, semakin lama semakin penat kau buang ni Tapak Sulaiman." Jadi anak muda tu cakap, "Biarlah pakcik, inilah sedikit usaha daripada saya untuk meneruskan kehidupan Tapak Sulaiman." Jadi itu pakcik tanya, "Kenapa kau tidak bawa kawan-kawan kau?" Dia cakap, "Tidak apalah, inilah usaha kecil saya." Usaha kecil ini, kalau kita tengok daripada segi motivasi dia, inilah usaha kecil anak muda yang perlu buat pada kali ini. Usaha kecil di mana ia akan membawa kepada perubahan yang besar. Bila kita pindah ke dalam konteks negeri kita di Sabah, anak muda pada kali ini saya beri lagi sekali peringatan, 58% yang akan keluar mengundi pada pilihan raya negeri ke-17. Dan viewers di dalam media sosial ini ada 200 mata memandang, BNComs mungkin lebih, dan juga live-live yang ada dibawa oleh orang-orang di sini. Ingatlah bahawa usaha yang kita buat mungkin nampak kecil di mata mereka, tetapi mempunyai kesan yang besar bila mana kita bersatu di Kota Belud ini untuk memenangkan calon wakil rakyat kita. Sekali lagi, betul ke tidak? Jadi kita laungkan radu tetap, radu sampai. Sekian, terima kasih. Saya tutup sesi town hall. Kita juga di Sabah tanah airku. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Datuk Seri Panglima Saleh Said Keruak untuk berada di Ultras Pemuda Kota Belud yang diketuai oleh Saudara Izan.